Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak habis-habis pasal Anwar, serangan terbaru Tun Mahathir menuai cemuhan. Serangan terbaru Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaksikan cemuhan warganet ketika Malaysia masih berduka cita dengan kemalangan ngeri yang meragut nyawa 15 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Menerusi ciapan di platform X pagi tadi, Mahathir membangkitkan isu imuniti yang dikaitkan dengan Perdana Menteri. Menurutnya, Anwar cuba mengelak daripada dihadapkan ke mahkamah dengan dakwaan bahawa perlembagaan memperuntukkan imuniti atau kekebalan bagi Perdana Menteri. Malah Mahathir menganggap Anwar sudah tahu dirinya bersalah susulan tindakan Menteri Kewangan berkenan mengemukakan permohonan luar biasa untuk mendapatkan imuniti undang-undang daripada saman sivil. Datuk Seri Anwar cuba mengelak. Kenapa cuba elak dari dibicara di mahkamah, kata Mahathir. Kerana Datuk Seri Anwar tahu dirinya akan didapati bersalah. Ramai penyokong Anwar Ibrahim marah dengan kenyataan Mahathir ini. Mereka kata, Mahathir, cepat-cepatlah berhenti berpolitik. Jangan campur tangan lagi dalam dunia politik. Mereka juga berdoa supaya Mahathir diberikan hidayah untuk bersara daripada politik. Bagaimana pula dengan anda? Sebelum saya teruskan ulasan kali ini ialah transfer factor for life. Ini bukan ubat, ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita menjadi kuat 400% dan menjadi bijaksana. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang jadi lemah. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang bodoh. Dan secara ringkasnya juga, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan tidak melawan dari dalam. Jadi, dengan mengambil transfer factor for life ini, imun badan kita akan meningkat 400% dan dididik menjadi bijaksana supaya tidak menyerang kita daripada dalam. Dengan peningkatan daya imun badan dari dalam itu, semua jenis penyakit boleh disembuhkan dengan peningkatan daya imun badan. Saudara-saudara sekalian, secara umumnya dengan mengambil transfer factor for life ini, kita boleh menikmati kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, siapa yang berminat, sila dapatkan produk ini melalui nombor yang tertera. Ingat, jangan tunggu lama-lama sampai anda menyesal kerana masalah kesihatan kita jauh lebih mahal daripada uang yang ada di tangan kita. Kalau sudah sakit, barulah kita tahu berapa nilai sebenar kesihatan itu. Datuk Seri Anwar cuba mengelak, kata Mahathir. Kenapa cuba elak? Dari dibicara di mahkamah, kerana Datuk Seri tahu dirinya akan didapati bersalah, kata Mahathir. Pendedahan ataupun kenyataan daripada Mahathir ini dikecam habis-habisan oleh netizen. Kata mereka, tidak tahukah Mahathir dulu pun dia ialah seorang diktator. Kalau tetap menang, tentulah lebih baik jika mahkamah mendapati dirinya tidak bersalah, dakwa Mahathir. Pengasas Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang tersebut juga secara sinis berkata, kes lain pun selepas ini boleh dapat imuniti jika permohonan Anwar itu diterima mahkamah. Inilah yang dikatakan oleh netizen, Mahathir mudah lupa. Saudara-saudara sekalian, menjengah ke ruangan komen, rata-rata mencemu serangan terbaru Mahathir terhadap Anwar selain mengingatkan tentang nahas ngeri membabitkan penuntut UPSI awal pagi semalam. Pengajaran yang diperoleh hari ini dari bekas Perdana Menteri kita ialah dia saja yang betul. Dialah hakim, dia tahu serba-serbi. Kata seorang lagi netizen, bitter amat dengan Anwar Ibrahim. Tak habis-habis Anwar. Oh lupa, best friend, proxy, semua dah kena red. Tak tahu nak pusing apa nama, kata beliau. Terbaik Tun, kata seorang lagi netizen, Malaysia ini semua Tun punya. Tukar jelah nama negara kepada Mahathir Mohamad. Sekarang semua tengah sedih pasal kemalangan membabitkan bas membawa penuntut UPSI. Demikian antara reaksi netizen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Zahid Hamidi, okey sahaja keputusan Tengku Zafrul meninggalkan UMNO. Ini keputusan ataupun komen daripada Zahid Hamidi yang paling mengejutkan kita semua. Bayangkan selama ini ramai pemimpin-pemimpin daripada UMNO yang membuat kecaman dan pelbagai komen yang luar biasa. Antaranya Akmal Saleh, Puaz Zarkasi dan macam-macam lagi. Tapi akhirnya Presiden mereka sendiri menyatakan okey sahaja keputusan Tengku Zafrul meninggalkan UMNO. Dengan adanya keputusan Zahid seperti ini, dapat dilihat ia meredakan suhu politik Malaysia. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menunjukkan reaksi terbuka dengan keputusan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang meninggalkan parti itu. Beliau berkata keputusan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu tidak akan menjejaskan usaha kerajaan dalam mengukuhkan ekonomi negara serta memperkasa sektor perdagangan. Zahid percaya pegangan politik seseorang tidak seharusnya dicampur aduk dengan pengurusan organisasi, apatah lagi melibatkan pentadbiran sebuah negara. Sebelum kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan kepada anda, ini bukan ubat, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Peningkatan daya imun badan kita ialah kunci kepada kesihatan tubuh badan kita, kunci kepada kekuatan tubuh badan kita dan kunci kepada penyembuhan penyakit dalam tubuh badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Dan secara ringkasnya juga, kita sembuh daripada pelbagai penyakit kerana peningkatan daya imun badan kita. Dengan mengambil Transfer Factor for Life ini, imun badan kita meningkat sehingga 400% dan menjadi bijaksana kerana dididik dari dalam. Jadi, imun badan kita melawan penyakit daripada dalam. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Apa saja yang anda nak tanya, boleh menghubungi nombor yang tertera. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Zahid Hamidi berkata, keputusan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu tidak akan menjejaskan usaha kerajaan dalam mengukuhkan ekonomi negara serta memperkasa sektor perdagangan. Zahid percaya, pegangan politik seseorang tidak seharusnya dicampur aduk dengan pengurusan organisasi, apatah lagi melibatkan pentadbiran sebuah negara. Ketika ditanya mengenai hubungannya dengan Tengku Zafrul, Zahid berkata semuanya dalam keadaan baik. Dari dulu itu prinsip kita. Kita mempunyai garis badan yang jelas bahawa soal politik harus kita ketepikan dalam pengendalian dan urusan organisasi. Apatah lagi urus takbir negara, katanya kepada media selepas merasmikan Forum Wanita dalam Expo 2025. Pada 30 Mei lalu, Tengku Zafrul yang juga Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri mengumumkan letak jawatan dalam UMNO serta keluar parti, selain menyatakan hasrat menyertai PKR. Saudara-saudara sekalian, tentang peletakan jawatan daripada UMNO keluar parti dan menyatakan hasrat menyertai PKR, banyak reaksi daripada netizen. Ada yang setuju Zafrul menyertai PKR. Ada juga yang tidak setuju Zafrul menyertai PKR. Bagaimana pula dengan anda? Apa reaksi dan apa sudut pandang anda Zafrul menyertai PKR? Adakah ini akan menyebabkan PKR menjadi lebih kuat? Atau PKR akan menjadi persendaan? Namun ramai yang menganggap penyertaan Zafrul kepada PKR akan mengukuhkan lagi PKR daripada dalam. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan paling mengejutkan kita daripada seorang yang disebut sebagai negarawan Malaysia. Tun Dr. Mahathir dilihat makin hari makin terdesak. Beliau cuba untuk kelihatan relevan dan beliau cuba untuk kembali semula dihormati oleh rakyat Malaysia. Memang ramai lagi yang menganggap Tun Mahathir sebagai legenda kepimpinan negara. Masih dilihat sebagai negarawan ulung negara.
Tetapi sejak akhir-akhir ini, bukan saja beliau dilihat sebagai seorang yang terdesak, tetapi coba meraih simpati daripada rakyat Malaysia. Hari ini, sekali lagi Tun Mahathir mendedahkan satu perkara yang dianggap oleh netizen sebagai keterlaluan. Dr. Mahathir mengaitkan imuniti Perdana Menteri dengan hipotesis membunuh. Inilah yang mereka katakan Tun Mahathir ini dah mula memuakkan ramai orang. Ramai orang muak dengan sikap Mahathir yang cuba berdolak-dalik. Sikap Mahathir yang cuba nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Masih lagi tidak henti-henti cuba untuk memburuk-burukkan Anwar Ibrahim. Baru-baru ini beliau juga memperkenalkan payung besar. Tetapi banyaklah gelaran-gelaran tertentu yang digunakan untuk menggambarkan payung besar itu. Ada yang menganggap payung besar itu dah koyak rabak, dah tak berguna. Apa kabar anda semua? Hari ini saya nak perkenalkan kepada anda, ini ialah Transovector for Life. Ini bukan ubat, ini ialah produk yang meningkatkan daya imun badan anda. Secara ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan menjadi bodoh. Tetapi secara ringkasnya juga, kita sembuh daripada penyakit apabila imun badan kita menjadi kuat dan menjadi pintar bijaksana. Transovector for Life ini ialah terapi imun. Terapi imun ini membantu meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan dan menjadi bijaksana itu, kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun badan kita. Siapa yang berminat untuk mendapatkan produk ini, sila dapatkan nombor telefon yang tertera. Ingat, masa sangat mencemburui anda. Bagi mereka yang ada masalah kesihatan, tentunya masa itu sangat bernilai. Kerana jika terlambat, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi pergunakan waktu yang ada dengan meningkatkan daya imun badan kita. Saudara-saudara sekalian, Dr. Mahathir Mohamad sekali lagi mengecam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berhubung tindakannya untuk mendapatkan imuniti dalam saman sivil, meneruskan keraguan terhadap ketidakbersalahan Anwar dan menegaskan bahawa salah atau benar seseorang hanya boleh dilakukan melalui mahkamah. Mahathir menyentuh mengenai implikasi yang lebih luas dengan imuniti dan memetik hipotesis membunuh. Kalau diberi imuniti berkenan, satu kes, tak ada kes lain lagi tidak imun, tentu imun punya, kata beliau. Jadi Perdana Menteri boleh bunuh orang pun okeylah katanya melalui satu hantaran di media sosial hari ini. Bayangkan, ini ialah satu perkaitan yang jauh daripada kebenaran. Bagaimana seorang legenda ataupun negarawan boleh menggunakan perkaitan yang begini dahsyat terhadap Perdana Menteri yang ada sekarang. Mahathir yang telah lama dituduh menggugat kebebasan Badan Kehakiman dan agensi penguatkuasaan semasa menjadi Perdana Menteri juga mengadu bahawa undang-undang itu tidak digunakan secara sama rata. Di Malaysia, pelaksanaan undang-undang pilih bulu, kata Mahathir. Bagi satu orang yang Mahkamah Tinggi sudah hukum salah, hukuman tidak dilaksana kerana konon menunggu keputusan rayuan. Apabila Appeal Court juga mendapati ia salah, masih juga hukuman tidak dilaksana. Bagi orang lain, sebelum pun dibicara di mahkamah, hanya semasa siasatan mereka akan dimasuk dalam tahanan berbulan-bulan, harta dirampas, keluarga ditekan. Pendek kata, sebelum pun didapati bersalah, sudah dihukum, didera. Itu bagi orang lain, kata Mahathir. Jelaslah, walaupun tertakluk kepada undang-undang yang sama, tetapi pelaksanaan tidak sama, kata Mahathir. Memang benar dalam kes seperti membunuh dan mengedar dadah yang dituduh boleh dimasuk dalam tahanan sementara siasatan dibuat. Tetapi kerap juga kes yang tidak serius dimasuk dalam tahanan juga kemudian dibebas tanpa sebab, katanya lagi. Merujuk kepada gesaan Anwar untuk melakukan pembaharuan dan keadilan sejak dia disingkirkan dari kerajaan dan parti 1998, Mahathir berkata, kini jelas kepada siap umum siapa pembohong sebenar, kata Mahathir lagi. Awal hari ini, Mahkamah Rayuan mengeluarkan perintah penangguhan sementara bagi semua prosiding membabitkan saman sivil yang dikemukakan
Yusuf Raude terhadap Anwar. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang hujah dan juga komen Mahathir ini? Tiada asas, kata Franz de Griet, kata beliau, tiada asas untuk membandingkan kes sivil dengan jenayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi kes sivil di mana beliau telah memfailkan tuntutan balas. Dalam undang-undang, tuntutan balas mesti didengar terlebih dahulu. Jika diterima, tuntutan yang melibatkan wang akan ditolak. Persoalan penyelesaian di luar mahkamah setelah tuntutan balas difailkan tidak timbul. Mahathir boleh menangis, histeria, sepuas hati. Bukanlah sesuatu yang sukar difahami bahwa Yusuf Raude tidak akan meneruskan kes sivil selepas Anwar meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Semangat politik telah luntur apabila Daim Zainuddin dengan meneruskan hidup dikatakan meninggalkan Mahathir sendirian dalam melawan Anwar. Saudara-saudara sekalian, perkara ini memang sangat menarik untuk kita ketahui. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.